billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Buat sebelah. Dia orang flash. InsyaAllah kita sambung lagi untuk kita cuba menghabiskan ayat yang ke-177 surah Al-Baqarah. Dan kalau sempat ya, kita tengok ayat yang ke-178. Hari ini kita tengok 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita terus sambung. Tak payah tengok dah ayat yang sebelum. Boleh? Ya, supaya nanti takut kita patah-patah kat situ juga berhentinya. Kita cuba fokuskan untuk kita dapat menghabiskan ayat yang ke-177 pada malam ini, insya-Allah. Okey, kita akan sambung daripada ayat was-sabirina. Betul? Okey. Was-sabirina. Kemudian tuan-tuan, lepas tu Al-Ba'sa'i. Kemudian Wad-Dharra'i.
Kemudian wahina al-ba'si. Ada tanda wakaf? Apa dia? Qaf lam ya. Qaf makna apa? Qaf maknanya wakaf. Lam ya makna apa? Aula. Makna lebih baik, lebih utama. Ya? Bermakna kalau kita wakaf lebih utama kerana ayat dia sudah sempurna. Okey? Selepas tu ulaika. Kemudian alladzina. Kemudian sadaqu. Kemudian wa ulaika. Humul al-muttaqun. Ayat 117. Okey. Cuba kita gunakan dulu diagram kita yang warna. Warna apa? Warna kuning. Untuk kita keluarkan dulu perkataan yang popular, supaya kita tak banyak kerja. Okey, hari ini yang pertama yang kita nak keluarkan ialah wa. Apa maknanya? Dan. Dia haraf popular ke isim popular? Haraf yang popular. Apa nama haraf tersebut? Haraf ataf. Apa fungsi haraf ataf? Menyambung. Dia nak sambung cerita apa? Kita sebelum tu ceritakan orang yang apa dia? Kebaikan. Ialah man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian wa atal mala ala hubbihi. Ya. Kemudian wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihi idza ahad. Ada lagi kebaikan itu, iaitulah as-sabirina fil ba'sa, sampai habis ya. Okey, perkataan kedua kita mesti tahu di maknanya di dalam, pada. Dia haraf popular ke isim popular? Haraf apa namanya? Ya, haraf jar fungsi dia membarisbawakan isim yang iaitu al-ba'sa i, ya, baris hujung dia. Kemudian jumpa lagi haraf ataf, maknanya dan. Kemudian haraf apa ni? Haraf ataf lagi dan, okey, kemudian kita jumpa isim yang popular juga. Isim apa ni? Apa makna hina? Ketika, semasa. Ada tak? Ada. Dalam diagram warna pink, iaitu masuk dalam kumpulan isim zaraf. Zaraf zaman ke zaraf makan? Zaman. Apa makna zaraf zaman? Ia menunjukkan arah masa, iaitu ketika. Jumpa tak hina? Semua jumpa pada isim popular, iaitu isim zaraf, iaitu zaraf zaman, hina. Jumpa? Okey. Kemudian jumpa lagi perkataan popular, ulaika. Makna apa? Orang-orang itu. Isim popular ke haraf popular? Isim yang popular. Cepat kejar dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan lari daripada diagram warna pink. Masih lagi pink tuan-tuan. Untuk menunjukkan perkataan Quran ni berulang-ulang, yang dalam diagram warna pink ni terlalu kerap. Ya, tuan-tuan main pink je dah dapat separuh ayat Quran dah. Hampir separuh ayat Quran. Tengok dah ni, dah melambat-lambat dah ni. Ini dalam kumpulan isim apa ni? Isyarat. Untuk tunjuk jauh ke tunjuk dekat? Tunjuk jauh. Kalau tunjuk dekat, ini
Kalau tunjuk jauh, itu. Okey, kalau kita nak tunjuk pun dalam bahasa Arab ni mesti spesifik. Ya, nak tunjuk jantan ke betina, seorang ke, dua ke, atau ramai. Kalau saya sebut seorang lelaki itu, macam mana bunyinya? Zalika. Ada dalam tu tak? Ada. Jangan sampai tak ada pula. Kalau tak ada kena foto set lain. Dua orang lelaki itu Zanika ataupun Zainika. Kalau orang-orang lelaki itu, waalaikumsalam, ulaika. Ini dia ulaika. Ulaika, dua kali jumpa dia. Orang-orang lelaki itu. Okey, kalau saya tunjuk seorang perempuan tu, macam mana? Tilka. Dua orang perempuan tu, Tanika ataupun Tainika. Orang-orang perempuan tu, ulaika. Itu mesti ingat. Sendiri mesti ingat. Okey, seterusnya tuan-tuan kena tahu perkataan ini. Isim popular ke haraf popular? Isim popular. Isim apa? Isim mausul. Apa makna isim mausul? Yang dikaitkan dengan perkataan sebelum atau selepasnya, atau yang disambungkan dengan perkataan yang sebelum dan selepasnya. Yang paling penting makna allazi apa? Yang paling penting yang ni pun kita nak bagi tengok jantina dan juga bilangannya. Kalau kita sebut seorang lelaki yang, macam mana? Allazi. Dua orang lelaki yang, alladzani atau alladaini. Orang-orang lelaki yang, ni alladzina. Seorang perempuan yang, alladi. Dua orang, ataupun orang-orang perempuan yang, allai ataupun allati. Itu jangan lupa nak, sebab dia akan berulang lagi. Tuan-tuan tak nak jumpa dia, dia akan jumpa tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan melarikan diri. Dia pun tak sudi dah jumpa. Kalau kita tak nak baca Quran, dia tak jumpa dah. Okey, jumpa satu lagi. Isim popular ke haraf popular? Isim apa? Domer apa? Bersambung ke tak ni? Bersambung ke tidak? Tidak. Kalau tak bersambung dia panggil domer apa? Munfasil. Kalau yang bersambung muttasil, iaitu yang bertitik tu kan. Okey, ulang semula. Cuba tengok kat saya ni, jangan tengok kat buku tu. Kalau kita nak mengumpat seorang lelaki, dia macam mana nak sebut? Kuat. Dia berdua lelaki. Mereka semua. Janganlah jeling kat situ. Saya mengumpat seorang perempuan, dia berdua. Mereka semua perempuan. Saya bercakap dengan seorang lelaki, engkau. Kau berdua. Antuma, kamu semua. Antum. Saya bercakap dengan seorang lelaki, anda. Di jalan tu tak? Ada. Ingat kata nak merompak. Okey, seorang apa ni, saya bercakap dengan seorang perempuan, engkau. Kau berdua. Kamu semua. Antun. Nah, itu mesti ingat. Okey, kemudian yang bercakap ni aku. Kalau ramai kami. Itu akan berulang-ulang juga di dalam Al-Quran yang dipanggil domer apa? Munfasil. Tengok tuan-tuan, dengan diagram kita warna pink, kita telah mengeluarkan 3, 6, 9 perkataan tanpa susah-susah, tak sakit kepala sepatutnya. Yang ditandakan X merah ini maknanya tuan-tuan tak boleh sakit kepala jumpa dia. Kalau sakit kepala, kena biasalah, sampai biasa. Sebab ni akan berulang. Jadi kalaulah kita nak cari pun, kita cari perkataan selain daripada isim dan haraf yang popular. Tapi ni cakap Melayu. Tak apalah. Kita kata tak tahulah, kononnya 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6. Tapi banyak dah jadi perkataan Melayu tak apalah, kita tak tahu juga, tak apa. Nanti banyak sangat tahu. Okey. Jadi dengan ni yang kita tak tahu konon-kononnya 6. Yang kita tahu ada 9. Mana kita tetap tahu banyak lagi sebenarnya perkataan Arab ni sekiranya kita menguasai diagram warna. Ni sangat mujarab ni. Tapi ni tak boleh rebus. Rebus jadi bahaya. Okey, perkataan yang pertama as-sabirina. Yang kita nak bincangkan. Kalau kita nak tengok kamus daripada perkataan apa? Sabar. Tak payah tengoklah sebab tuan-tuan dah tahu ini bahasa Melayu. Sabar makna apa? Kalau fi'il madhi, macam mana nak terjemah? Apa dhamir dia? Huwa. Bila fi'il madhi punca perkataan mesti huwa. Macam mana nak terjemah? Dia telah bersabar. Okey, nanti cuba tuan-tuan tengok macam mana kita punya diagram berjalan. Cuba tengok diagram warna kuning. Diagram warna kuning sefir. Sefir 1 sampai 12. Sefir tu yang 1 sampai 12 Kuning. Kolom nombor 1 apa tuan-tuan? Fi'il madhi. Semua jumpa tak? Bagus. Cuba tuan-tuan melompat kepada kolom nombor 4. Apa namanya? Isim fa'il. Itu adalah isim fa'il. Apa makna fa'il? Isim fa'il pelaku. Ini diagram warna kuning. Sifir sifir. Sifir betul tak? Sifir yang terbalik ke tak? Yang ini daripada fi'il madhi lompatkan kepada nombor 4. Semua betul sifir Jangan buka yang lain nanti. Betul. Okey. Cuba bunyikan fi'il madhi macam mana bunyinya? Yang ini fa'ala. Okey. Fa'ala. Dia telah melakukan maknanya. Okey, cuba tuan-tuan tukarkan kepada kolom nombor 4. Fa'ala telah bertukar kepada apa? Fa'ilun, iaitu orang yang melakukan. Kalau fa'ala dia telah melakukan, kalau fa'ilun orang yang melakukan. Okey. Kalau qara'a, mana apa qara'a? Terjemah fi'il madhi betul-betul huwa qara'a. Dia telah membaca. Kalau ikut pattern ni dia akan jadi, cuba tengok pattern dia macam mana nak bunyikan? Qari'un. Fa'ilun. Apa makna qari'un? Membaca. Pembaca. Dia sebut qari tak? Sebab kita sebut kari itu masalahnya. Benarkan kari. Qari. Ini Johan qari antara bangsa sebenarnya. Bukan Johan kari. Kalau perempuan dipanggil apa? Qari'ah. Kita tukarlah kepada muannas. Qari jadi qari'ah. Okey, kalau perkataan tu kataba makna apa? Kataba. Menulis, dia telah menulis. Kalau penulis dia akan jadi ikut je pattern dia. Ikut pattern dia tu. Syarat dia 3 huruf. Kalau syakara cakap Melayu. Dia telah bersyukur. Okey, kalau orang yang bersyukur syakirun. Kan ramai orang Melayu nama Syakir. Kan? Okey. Kalau dia telah bersabar, macam mana bunyinya? Sabar. Kalau orang yang bersabar, sabirun. Orang yang bersabar. Bila ini isim ke fi'il? Isim. Bila isim kita boleh pecahkan dia melalui diagram warna apa? Hijau tuan-tuan. Hijau, pecahan isim. Bila sebut dia isim, hendaklah dipecah melalui diagram warna hijau. Yang ni, dia ada 2 muka. Muka yang satu lagi
Okey, kalau seorang lelaki yang bersabar disebut apa? Sabirun. Ni, dua orang lelaki yang bersabar, sabirani, ataupun orang-orang lelaki yang bersabar, ataupun sabirina. Ya. Kalau seorang perempuan yang bersabar, sabirah, sabiratun. Kalau dua orang perempuan yang bersabar, ataupun orang-orang perempuan yang bersabar, sabiratun, ataupun ya, ini apa ni? Sabiruna, sabirina mana apa? Orang-orang yang bersabar. Tetapi di sini kategori lelaki, bila lelaki disebut dalam Al-Quran, dia akan merangkumi perempuan. Boleh nampak pecahan dia? Okey, perkataan yang kedua. Ini tuan-tuan ingat macam mana fi'il madhi ditukarkan kepada isim fa'il dengan pattern ni. Syarat dia fi'il madhi yang 3 huruf. Fi'il madhi yang 3 huruf dipanggil fi'il madhi sifir 1 kalau istilah saya lah. Ya. Sifir 1 tu mana A, B, C, D, F. Semua fi'il madhi yang punca dia 3 huruf. Perasan tak? Ya. Bagus, kerana perasan. Okey, cuba tuan-tuan tengok macam mana pertukaran berlaku. Kalau fa'ala bertukar fa'ilun, qara'a qari'un, kataba syakara sabara sabirun. Semua boleh kiaskan semua perkataan yang 3 huruf, dia akan jadi itu. Ya? Kalau talaba talibun. Apa mana talibun? Ya. Talaba mana apa? Meminta, menuntut. Kalau talibun, penuntut. Ya, talibul ilmi maknanya penuntut ilmu. Ya. Perkataan yang kedua yang kita nak cari ialah perkataan baksa. Baksai. Okey. Kalau kita nak cari dalam kamus, mesti punca perkataan berapa huruf? 3 huruf. Ini dah banyak huruf dah. Jadi kita kena kembalikan kepada 3. Dan kalau kita tak tahu punca dia, kita kena menembak. Tembak lah. Ya, agak-agaknya apa yang kita nak jangkakan punca perkataan dia mesti 3 huruf. Ya. Ya, punca perkataan dia begitu. Ya. Macam mana nak bariskan dia? Ba'usa, ba'isa, ba'asa, busa. Ya. Yang ni tak boleh tembak. Yang ni tuan-tuan kena buka kamus. Kamus akan bagi kepada kita. Cuba buka. Muka surat berapa? Tak bawa, tinggal. Alamak juga. Tertinggal biasa cuba tengok muka surat berapa? Kamus lain. Jumpa juga. Apalah, yang penting jumpa. Muka surat 26. Atas sekali. Jumpa tak? Ba. Jadi sebutan betul dia ialah ba'isa. Okey, bermakna dia adalah fi'il apa ni? Kalau permulaan mesti dia bagi fi'il madhi. Sebab dalam kamus kita akan bagi 3. Ya, sebelah dia fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dia akan bagi fi'il mudhari' sebelah dia. Macam mana bunyinya? Yab yab'asu. Kemudian satu lagi dia akan bagi apa tu? Masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan. Macam mana bunyinya? Bu'san. Itu san tu bagi atas kerana nak membariskan saja. Bila isim boleh terima 3 baris. Bu'san lagi
Disusun buksin dan buksun. 3 baris, depan, bawah dan atas. An-in-un. Jadi kalau kita nak bariskan depan, dia akan jadi buksun. Macam mana kita menterjemahkan fi'il madhi? Macam mana? Dia. Fi'il madhi mesti bermula daripada huwa. Dia bagi punca je. Kalau nak rumah sampai ke bawah tu guna diagram warna kuning. Okey. Dia telah sengsara. Kalau fi'il mudhari' dia bunyi dia berasu, maknanya fi'il mudhari' perbuatan yang sedang ataupun akan berlaku, dia akan sengsara. Masdar makna apa? Masdar kata terbitan. Okey, macam mana? Ya, kesengsaraan. Ini kata terbitan. Ya, kalau berjalan, berjalanan. Kalau berlari, berlarian. Kalau betul lah. Kalau membaca, pembacaan. Kalau menulis, penulisan. Kalau turun, ya, turunan. Okey, kalau melihat, itu kata terbitan. Semua tuan-tuan tahu kan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab pun guna begitu. Dia isim ke fi'il ke harf ni? Isim. Apa tanda di isim? Tanwin. Sebab tu boleh buksan, buksin, buksen. Ya, dalam kamus kita, dia kenalkan kita masdar atau kata terbitan dengan baris di atas. Dia sama ya, tak ada kisah baris dia. Tapi fi'il madhi mesti punca dia barisan. Mudhari' mesti ya asal. Sampai tak kita kepada perkataan yang kita nak? Sampai tak? Dah. Puas hati dah? Jangan puas hati, belum lagi. Ini cuma saya nak bagi tahu punca perkataan dia. Kalau nak cari perkataan kita, baksa tu turun. Turun. Jumpa tak? Muka surat berapa tadi? 26. 26. Jangan tutup lagi. Turun. Jumpa tak baksa? Jumpa tak? Jumpa. Dia adalah kalimah apa? Mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Mana tahu jamak? Mana tahu jamak? Janganlah takut. Maksud dia bukan maksud. Kita tanda apa? Jim. Kan saya dah kata dulu kan, suatu ketika dahulu. Tuan-tuan jumpa tak perkataan buksun? Bawah dia jumpa tak? Buksun. Jumpa tak buksun? Jumpa? Lepas tu jumpa tak jim? Ini jim ni tanda apa? Itulah jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Sebab kalau jamak salim tambah je waw nun, ya nun, alif ta. Ini adalah jamak taksir. Macam mana bunyi jamak taksir dia? Al-baksa. Ada alif lam Nah, terpulang nak tahu alif lam ke tak nak ke sama. Kalau ada alif lam mesti tak boleh tanwin. Kalau ada tanwin tak boleh alif lam. Al-baksa. Itu dia. Ni kalimah yang kita nak cari. Ini tak lagi. Cuma kita bagi tahu kalau nak cari daripada punca perkataan tersebut. Lepas tu kita turunlah ke bawah. Buksun. Apa maknanya? Kesengsaraannya. Betul. Okey, kalau satu kesengsaraan disebut buksun. Diagram warna apa ni? Ni saya nak tanya, ini isim ke fi'il? Isim. Apa tanda isim? Tanwin. Ya, guna diagram warna hijau. Okey, hijau. Okey, satu kesengsaraan disebut buksun. Dua kesengsaraan buksani ataupun buksaini. Okey, kalau jamak kesengsaraan apa dia? Ya? Ada kata buksunan. Ya? Jadi bakso pun ada. Ini memang
tak makan malam begini. Apa jamak dia? Seperti mana yang dibagi oleh kamus sudah. Inilah dipanggil jamak taksir. Sebab tu saya ruangkan tempat kosong ni ya, dengan tujuan supaya tuan-tuan tengok di dalam kamus. Dia tidak ada kaedah. Nak tambah waw nun ke ya nun tak boleh. Tengok kamus baru kita dapat sebutan yang betul untuk jamak taksir. Macam tu. Dapat satu. Okey tuan-tuan. Macam mana kita nak cari perkataan dharra pula? Tak payah. Sebab ra bila bertasydid, huruf yang bertasydid bermakna dua huruf. Jadi di sini dah kira tiga dah. Dot, ra. Kalau nak cari dot, ra ataupun dot, ra. Cuba tuan-tuan cari kataan dot. Cuba bagi tahu muka surat apa. Yang lain jangan tunggu je. Cuba belajar huruf dot kat mana? Tengah ke belakang? Dapat tak? Ya, muka surat 197. Okey, mari kita tengok betul tak? 197. Okey. Sebelah kolom kiri ke kanan? Kiri. Baris nombor berapa? Tapi punca perkataan dia ialah daripada sebelah kanan, iaitu dharra, 3 daripada bawah. Itu punca dia. Jumpa tak punca? Kalau tuan-tuan ada pen, tanda dengan pen ada highlighter pen, tandakan supaya kita dah jumpa dia. Nanti jumpa sekali lagi, oh dah jumpa dia, terlupa. Itu tanda nak ingat tu. Macam tengok kakak ni, macam dah jumpa dulu tapi tak ingat. Maknanya jumpa sekali lagi boleh ingat. Macam tu juga guna kamus ni. Kita tengok banyak kali, nanti dia akan teringat dengan sendiri. Okey, punca perkataan dia apa? Dharra. Apa makna dharra? Dia telah memberi mudhar. Dia telah memberi, melarang, merosakkan. Okey, dharra. Dia telah melarat, dia telah merosakkan. Boleh ya? Kemudian mudhari' dia bunyi macam mana? Ya, dhurru. Kalau masdar dia bunyi apa? Dharran. Atau itu banyak pilihan. Lagi dhurran. Lagi ya, dharra itu bukan. Itu adalah fi'il madhi. Abaikan itu, abaikan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan turun. Sebab kita nak cari perkataan apa? Dharra. Ialah turun lagi. Tak apa, biarkan dia. Yang mana? Mana? Sabdu. Cuma kakak nampak sabdu. Lepas ni tambah power. Ataupun pakai kasar. Nantilah saya buat kamus yang lebih besar nanti. Kalau ada rezeki, doakan. Saya pun ada bercadang untuk buat kamus Al-Quran khas ikut ni. Macam mana cara saya mengajar, memecah dan mendapatkan perkataan-perkataan dalam Quran, insya-Allah. Ustaz, ada dharra satu kali. Ni ada. Dua side ada kan? Tapi itu punca perkataan. Itu perkataan yang kat sini, dharra sini. Dharra punca dia di situ. Semua adalah punca. Mana dia? Dharra. Tu dia. Dharra. Ya betul. Tiga punca. Ya, sama. Lepas tu turun lagi sebab kita dah tahu punca tak apa. Ya, tuan-tuan bila dah jumpa punca perkataan, janganlah riang sangat. Ini dah jumpa, wah. Yang sebenarnya belum lagi jumpa ni. Turun, jangan ke bawah nanti tak ada dah. Naiklah ke atas maknanya. Jumpa tak perkataan? Dharra. Ada tak? Dharra. Ya, jumpa? Dharra.
Ayalah, itulah ni darra'u ataupun ad-darra'u sama lah. Apa maknanya? Penderitaan atau kesusahan, kesempitan, kesusahan. Oh kakak tu kakak punya, saya ingat mana penderitaan tak ada. Rupanya kamu Oxford Okey, tak apa. Pelbagai terjemahan tak apa. Itu orang Melayu macam mana dia nak cuba menterjemahkan perkataan tersebut penderitaan, kesusahan, kesempitan, itu semua. Okey, yang sebenarnya dia juga kalau ikut pattern dia adalah kalimah jamak daripada perkataan durrun. Satu kesusahan disebut durrun, ada di atas itu. Kalau dua kesusahan durrun. Jumpa tak perkataan durrun atas dia tadi? Ada perkataan durrun. Muka surat berapa tadi? Ya, 197. Cuba tuan-tuan tengok perkataan darrun. Darrun, durrun, dararun. Itu sama maknanya. Ada 3 perkataan yang sama. Jumpa tak? Jumpa? Okey. Kalau jamak dia apa? Adrar ataupun darra di situ, yang bawah itu. Kalau kakak ni apa jamak dia? Adrarun sahaja. Saya rasa dia juga adalah kalimah jamak kerana pattern dia sama, al-ba'sa wad-darra. Cuma dia tidak dijelaskan secara apa ni di dalam kamus kita. Okey. Yang paling penting tuan-tuan dapat perkataan darra apa maknanya? Kesempitan, kesusahan. Nanti kita akan cuba bezakan kalau saya ada tafsir untuk membezakan apa makna al-ba'sa tadi. Kesusahan, darra, kesempitan, kesusahan. Lebih kurang kan? Nanti kita akan bezakan perkataan ini. Okey. Wa mana apa? Hina, ketika al-ba'si. Tadi lupa tak ba'si? Ada. Apa makna ba'si? Cuba tengok perkataan ni isim ke fi'il ke harf ni? Isim. Apa tanda isim? Alif lam. Apa makna ba'si? Muka surah berapa tadi? Tu, jumpa ba'sun. Daripada muka surat 26 tadi, daripada baisa turun. Jumpa perkataan ba'sun. Muka surat 26. Ba'sun. Jumpa tak? Ba'sun, jumpa? Itulah. Itu makna ba'sun. Tetapi dia ni ada alif lam, tak boleh tanwin. Dan dia bagi bawah ni ada sebab. Nanti kita bincang. Jumpa tak ba'sun? Maknanya keberanian lagi, kekuatan lagi, takutkan seksa. Itu ada kaitan sikit. Sebab nanti kita akan ni ketakutan atau ketakutan seksa. Sebab ini ulama tafsir menceritakan ini ketika mana ketegangan perang dalam peperangan. Peperangan biasanya takut kepada kemusnahan dan kehancuran. Di sini al-ba'si. Kalau dalam terjemahan Al-Quran siapa ada tengok, siapa ada buat kerja rumah? Peperangan. Ya, kalau dalam kitab tafsir dia akan sebut ba'si ni iaitu ketika mana ketegangan dalam peperangan. Okey. Seterusnya perkataan yang kelima yang kita nak cari, ini macam dah biasa lah bagi Melayu. Sadaku. Sadaku ni fi'il ke isim? Rupanya tu fi'il. Fi'il yang berlaku penambahan waw alif. Apa dia? Fi'il madhi. Diagram warna apa kalau nak kenal fi'il madhi? Warna kuning. Tengok, kalau berlaku penambahan di hujung, apa dhamir dia? Waw alif di hujung dia. Hum. Okey, hum. Hum makna apa? Mereka. Fi'il madhi makna apa?
Telah. Perbuatan dia apa? Apa makna sedekah? Benar. Okey, kalau huwa bunyinya macam mana? Sedekah. Dia telah benar. Biasa sebut ni tak? Bila? Sadaqallahul azim. Ingat pun, ya? Dia telah benar. Siapa fa'il dia ni? Allah. Kenapa? Allah. Yang pelakunya, yang benar tu siapa? Allah. Ya? Apa sifat Allah? Al-Azim. Sifat bagi apa? Mengikut baris sebelum dia. Ya? Sadaqallahul azimu. Betul ke azimu? Ceklah sendiri kalau tak percaya. Maknanya dia adalah sifat kepada Allah. Apa makna sadaqallah? Tengok tak nak terjemah. Itu memang lah, orang tak belajar bahasa Arab memang benar lah. Ini fi'il madhi. Allah yang maha agung telah benar. Benar apa? Pada kata-katanya di dalam Al-Quran itu. Ya? Tapi sebab kita ikut terjemahan Melayu, benar pula. Telah apa? Telah benar Allah. Telah benar ya. Okey, macam tu ya. Macam mana apa ni terjemahan Melayu biasa? Benar Allah yang maha. Benarlah Allah yang maha agung ya. Okey. Ya, sebenarnya Allah yang maha agung telah benar atau telah benar oleh Allah yang maha agung, ya, yang maha besar. Okey, di sini cuba jalankan fi'il madhi tuan-tuan. Saya nak dengar. Diagram warna apa tu? Kuning. Okey. Diagram warna kuning cuba jalankan. Cuba huwa sadaqah. Huma hum. Apa makna sadaqah? Mereka telah benar. Okey, hiya sadaqat. Huma hunna sadaq. Nah, anta. Ya. Bila apa ni? Apa ni muazzin membaca as-salatu khairum minan naum, kita jawab apa? Sadaqta. Apa maknanya? Benarlah betul muazzin. Tengok tu benarlah lagi tu. Fi'il madhi. Engkau telah benar. Anta sadaqta. Ya, engkau wahai muazzin, wahai tukang azan telah benar kerana menyatakan sembahyang itu adalah lebih baik daripada tidur. Ya, kalau tertidur memang tak dapat jawablah. Ya. Wa bararta. Apa makna bararta? Bararta. Jadi sadaqta, engkau telah benar. Wa bararta, Kebaikan. tengoklah dalam kamu. Okey, sekarang ni saya nak jalankan di sini. Semula. Sebab tu tuan-tuan mesti sekarang ni sensitif dengan apa yang tuan-tuan sebut. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma hdina fiman hadait. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, apa yang tuan-tuan sebut tu sensitif lah. Tuan-tuan sedang belajar bahasa Arab. Ya, jangan lalukan dia tanpa kita tahu makna dia. Barulah baloi datang kepada jauh ni. Jadi kita akan sentiasa apa ni mempertikaikan apa makna ni. Fi'il madhi ke mudhari ni. Kalau jumpa fi'il madhi ni, apa makna fa'il dia? Pertikaikan pada diri sendiri dan cari jawapan dia. Ya, kalau confuse sangat tu, jumpa saya. Ya, tanya. Orang yang macam ni dia akan cepat pandai. Ya. Saya memang ada student yang memang kepala dia begitu. Dia tak akan hafal dia punya ayat Quran kecuali dia dapat bagi alasan semua. Tahu makna dan bagi alasan, lepas tu baru dia hafal. Memang cepat cerdik dia. Dia itu memang exercise yang bagus untuk kita berbincang lah. Ya. Okey. Tadi semula. Anta sadaqta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu.
bahwa Sadaqah. Sadaqah. Ya. Okey, seterusnya perkataan al-muttaquna. Tapi perkataan ni dah biasa tuan-tuan guna, Apa makna muttaqun? Muttaqin? Orang-orang yang bertakwa, Kalau nak cari dalam kamus susah sikit, Ya Tuan Haji, silakan. Okey, kalau kita nak tengok dalam kamus dia agak cuba tuan-tuan main-main. Belajar main-main saja, ya. Jangan sakit-sakit kepala. Cuba main-main. Apa yang kita nak potong dulu kalau nak tengok dalam kamus? Pertama, alif lam tu penambahan alif. Buang. Lepas tu iaitu waw nun ni dulu. Sebab itu penambahan untuk isim. Waw nun, ya nun, ani semua tu penambahan. Buang. Jadi apa? Min taqaf. Betul. Tinggal 3 huruf. Setuju? Tapi ada tasydid. Itu dah jadi 4. Mim. Buang mim. Kenapa mim dibuang? Ya. Jadi buang ta, jadi mataqo. Macam bahasa Jepun, ya. Okey, ya memang ada kesukaran tuan-tuan, tapi sifir kita ada mengajar beberapa kali, Cuba tuan-tuan tengok sifir kita. Punca perkataan di dalam bahasa Arab ialah fi'il madhi sifir 1. Apa bunyinya? Fa'ala. Itu punca perkataan. Tuan-tuan mesti dapat kembalikan kepada punca perkataan. Cuba tuan-tuan melompat kepada kolom nombor 4. Isim apa? Isim fa'il. Cuba tengok isim fa'il daripada sifir 2. Turun 2, 2, 2, 2. Okey, tuan-tuan akan melihat penambahan dia apa? Mim. Biasanya, okey, mim akan pertama. Mim ni mesti dipotong. Sebab punca perkataan ialah fa'ala. Bila jadi apa ni, sifir 2 tu jadi muf'ilan, mesti mim dia terbuang. Sebab punca dia fa'ala. Cuba tuan-tuan tengok kolom nombor 5. Isim apa? Maf'ul. Apa penambahan di pangkal? Mim. Ini perkataan mim biasa akan terbuang. Kemudian cuba tuan-tuan tengok, lompat kepada isim makan, isim zaman dan isim alat. Apa penambahan dia? Okey, siapa yang memotong perkataan mim biasanya akan tepat. Sebab banyak perkataan Arab tadi isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, makan, alat, tadi dia berlaku penambahan mim. Okey. Saya rasa tuan-tuan akan betul lah bila tanggalkan mim. Jadi macam mana? Ketekak. Macam bunyi ayam gitu tu. Dia memang agak sangat leceh tuan-tuan. Sebab ini ada haraf illah sebenarnya. Dia punca perkataan dia susah nak diceritakan, melalui banyak proses dia sebenarnya. Ada 2 haraf illah yang sudah tidak kelihatan. Haraf illah ialah apa dia? Alif, waw, ya. Bila dia berada pada fi'il, ini kadang-kadang ada, kadang tak ada, Bila dah jadi macam ni, dia terus tinggal huruf apa tu? Ta ni adalah penambahan sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok sifir nanti, penambahan juga banyak pada huruf ta. Cuba tuan-tuan tengok, Cuba tengok fi'il madhi sifir 7. Macam mana bunyinya? Ifta'ala. Ta tu penambahan. Sifir 9 bunyi macam mana? Tafa'ala. Ta tu penambahan. 10 ta tu penambahan. 11 ta tu bertambah. Dan banyak lagi yang akan bertambah. Ta ni juga antara yang bertambah dalam perkataan Arab, kena potong dia. Jadi ini sebenarnya adalah huruf yang bertambah. Tinggal kok jadi macam tu, sebab itulah dia ada masalah. Sebab 2 haraf illah, 2 haraf yang sakit berada pada fi'il ni. Tinggal qaf dia. Itulah masalah dia,
waw dengan ya. Ini menjadikan dia sangat leceh di dalam bahasa Arab. Dia jadi waqa. Memelihara, dia telah memelihara. Fi'il mudhari' dia akan jadi macam ni. Yaqi. Dia macam tu. Ada dalam kamus nanti. Tak apa. Kemudian kalau kita nak jadikan fi'il amar, kalau fi'il amar macam mana? Aku lagi? Akid. Yang sebenarnya akan jadi macam tu seketut. Peliharalah oleh engkau. Tetapi inilah yang tuan-tuan baca setiap hari, yang tuan-tuan tak perasan. Apa dia? Tu dah kita tak baca setiap hari kak. Itu kakak baca dalam surah At-Tahrim. Sekali-sekala jumpa lah. Aqimus solah itu bukan. Tuan-tuan mesti tak perasan ni. Tuan-tuan mesti baca setiap hari ni. Doa yang sangat masyhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sebenarnya ada 3 tu. Wa mana apa? Wa. Kemudian ki mana apa? Ni. Pelihara. Fi'il amar, peliharalah oleh engkau ya Allah. Ni betul ni. Mana maf'ul bih dia? Kenapa na? Dhamir melekat sebenarnya. Peliharalah oleh engkau ya Allah akan kami azaban nar, akan azab api neraka. Ni yang tuan-tuan baca. Tinggal betul je ki. Tapi tak apa, sebab ini saya sebut ni sebab perkataan yang tuan-tuan biasa sebut, tapi biasa sangat tidak perasan pada dia lah. Tak tahu pun. Tak tahu pun. Sebenarnya wakina ada 3 perkataan. Wa dan ki fi'il amar. Peliharalah oleh engkau. Engkau tu siapa? Allah. Maf'ul lebihnya? Maf'ul lebih kedua azaban. Peliharalah oleh engkau ya Allah akan kami daripada azab api neraka. Tetapi ini ada punca perkataan di sini. Cuba tuan-tuan carilah. Cuba tuan-tuan cari. Jumpa tak waqa? Kalau jumpa ada rezeki. Kalau tak ada rezeki. Wow. Muka surat 473. Betul tak? Itu bukan, itu wafa. Sorry tuan-tuan. Dia muka surat 275. Sorry 475. 475. Mata saya pun tak terang tak. Kena pakai kanta. 475. Jumpa tak? 475 kolom sebelah kanan. Jumpa 2, 4, 6, 8 daripada bawah. Waqa. Jumpa waqa? Waqa. Maknanya dia telah memelihara. Ni sebelah kiri. Mana tadi? 475. Ini 465. Memang biasa akan keliru dulu. Ni. Okey, waqa. 475 tuan-tuan. Ini pun 465 sama. Apa? Ni. Yang bahasa Arab 7 yang macam V yang macam nombor 7 tu itu 6. Betul, biasa. Mula-mula tak apa, rasakan dulu dia kekeliruan tu, nanti kita akan belajar. Itu memang pengalaman yang biasa kita jumpa.
Okey, jumpa waqa. Apa makna waqa? Dia telah memelihara. Macam mana fi'il mudhari' dia bunyi? Bunyinya yaqi. Okey, yang selepas tu semua masdar wiqayatan, waqiyan, waqiyatan. Okey. Okey, selepas tu bila nak cari perkataan ni yang kita sedang bincang ni, turun. Di situlah timbulnya perkataan takwa yang bawah sekali kan. Okey, lepas tu naik semula, turun. Jumpa tak perkataan taqi? Ya? Taqi. Kemudian jamak dia apa? Atqiya. Ataupun taqi itu sama makna dengan al-muttaqi. Itu kalimah mufrad ya, al-muttaqi. Jumpa tak perkataan al-muttaqi sebelah dia tu? Ini adalah kalimah mufrad. Sama maknanya taqiyun, at-taqi sama al-muttaqi. Ini dia. Apa makna al-muttaqi atau taqi tadi? Orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut. Sebab kita kata orang yang bertakwa yang takut kepada Allah. Kalau nak guna diagram ni, diagram warna apa ni? Hijau. Mari kita jalan warna hijau. Okey, cuba jalankan. Seorang lelaki yang bertakwa disebut apa? Al-muttaqi. Ya kan? Dalam bahasa Arab percakapan biasa, kalau saya nak kata berilah pelihara engkau pintu ni, maknanya ki albab. Ki albab. Boleh? Ya. Tapi ada orang Melayu sebut peliharalah pintu ni. Biasa perkataan pelihara ni daripada ancaman sesuatu. Ya, macam qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Waqina azabannar. Peliharalah oleh engkau ya Allah akan kami. Boleh perkataan tu kira boleh betul lah. Cuma orang guna ke tak guna saya tak pasti. Ya. Okey. Boleh? Siapa ada soalan-soalan di tengah jalan? Tanya je ya. Insya-Allah. Okey, seorang lelaki yang bertakwa disebut al-muttaqi. Dia tidak ada baris pada ujung Dua orang lelaki yang bertakwa al-muttaqi yani. Ya, semula al-muttaqiyani ataupun al-muttaqiyaini. Kalau jamak dia al-muttaquna ataupun ya wa ulaika humul muttaqun. Ya, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqina. Okey, itu dia. Kalau seorang perempuan yang bertakwa kepada Allah disebut al-muttaqiyah. Tambah sanggul dia. Dua orang perempuan yang bertakwa al-muttaqiyani ataupun al-muttaqiyataini. Kalau jamak dia